Pada pagi 4 Februari 2021, seorang pegawai polis bernama Darren Jarrett yang berusia 28 tahun sedang menjalankan tugas rondaan seperti biasa di sepanjang lebuh raya Interstate 10 berhampiran Deming, New Mexico. Kawasan ini sememangnya dikenali sebagai salah satu lokasi yang sering menjadi tapak sekatan jalan raya oleh pihak berkuasa. Namun apa yang berlaku pada hari itu adalah sesuatu yang tidak disangka oleh sesiapa pun. Pegawai Jarrett sama sekali tidak mengetahui bahawa hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. "1251 SOCOM traffic." Gonna be on I-10, eastbound at about the 101. Out temp tag 0527 Edward Paul. It's gonna be a white Chevy pickup, one aboard. Can't tell what state the temp tag's out of. Pada ketika itu, beliau menerima arahan untuk memberhentikan sebuah truk pickup putih yang dipandu oleh Omar Feliz Cueva, seorang suspek yang sedang disiasat oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat. Hanya seminggu sebelum kejadian, seorang ejen penyama telah membeli 1 paun metamfetamin daripada Cueva. Semasa itu Cueva dilaporkan bersenjata dengan senapang separa automatik membawa pil fentanyl dan telah menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak akan kembali ke penjara walau dengan apa cara sekalipun. Pada hakikatnya, pihak Homeland Security telah pun merancang agar sekatan dilakukan oleh pegawai lain dengan sokongan penuh pasukan tindak khas mereka. Namun disebabkan kesilapan komunikasi, maklumat penting itu gagal disampaikan kepada pihak yang sepatutnya. Akibatnya, pegawai Jarrett yang tidak menghadiri taklimat dan tidak dimaklumkan langsung tentang tahap ancaman sebenar telah diarahkan untuk menghentikan kenderaan itu seorang diri. Lebih membimbangkan, individu yang perlu ditahan bukanlah suspek biasa, tetapi seorang penjenayah berprofil tinggi yang sangat berbahaya dan amat dikehendaki oleh pihak berkuasa. Dalam rakaman dashcam, pegawai Jarrett kelihatan tenang ketika menghampiri Cueva. Afternoon, sir. My name's Darren Jarrett. I'm with New Mexico State Police. Reason for the stop is your window tint's a little too dark. Dark? Yeah. You mind if I open the door? Or if you want to roll down the window more. It's dark? Yeah. I noticed you got temp tags. You got a registration for the vehicle? Yes, sir. I'll need registration and your driver's license as well. All right. Do you have insurance for the vehicle? Yeah. Where is it? It's with the wallet. Do me a favor. Come with me to my vehicle. That way I can run your name and date of birth, and then that way I can get my return. Okay. Go ahead. Shut the vehicle off if you want. It's up to you. Well, I know. She's on the phone actually. Babe, can you send me a photo of my license and find my wallet? That'll work. Grab the phone and come with me to my vehicle so I can get the return, and then I can make sure that everything's good. That's Okay. What was your name? Omar Cueva? Omar Cueva? Yes, sir. All right, Mr. Cueva. O-M-A-R-C-E-V. Okay. While she's sending the pic, let's go so that I can run my checks on you. Huh? Get up? Yeah, so I can run my checks and I can talk to you a little bit while I'm running my checks, and then you'll show me the picture right away because I got paperwork I gotta do, you know? Beberapa saat kemudian, pegawai Jarrett menyadari sesuatu yang mencurigakan. Terdapat senjata api terselit di pinggang Cueva. Menyadari ancaman itu, beliau segera mengarahkan Cueva supaya keluar dari kenderaan atas faktor keselamatan. Hey, real quick. You have a firearm on you? Yeah. No, I see it. Please, do me a favor. You mind if I take it off you for my safety? Alright, hold on. Alright, let's go to my vehicle, okay? Come on. Namun segalanya berlaku terlalu pantas. Sebelum sempat pegawai Jarrett bertindak lebih lanjut, Cueva dengan pantas menarik keluar selaras napang dari dalam kenderaan dan melepaskan tembakan dari jarak dekat, tepat mengenai kepala Jarrett. Oh, shit! Pegawai Jarrett tidak sempat melindungi dirinya. Beliau maut di tempat kejadian.
Cueva kemudiannya melarikan diri, mencetuskan adegan kejar mengejar yang penuh ketegangan. Puluhan kenderaan polis daripada pelbagai agensi bergabung menutup laluan bagi memerangkap Cueva. Namun dia terus memecut, enggan menyerah, menjadikan suasana semakin tegang. 430 SOCOM. I'm currently in primary right now. Taking officer in pursuit to take over comms, please. We're passing the 46 on secondary. We're passing. Jalur paku dipasang di beberapa lokasi, memaksa tayar kenderaan Cueva pecah, namun dia tetap memecut. Got a spike, got a spike. Akhirnya sebuah kenderaan polis menghentam bahagian belakang sisi kenderaan Cueva. Direction of traffic. Pintu kenderaan perlahan-lahan terbuka dan Cueva membuat keputusan yang bakal menentukan hidup matinya. Dia akhirnya maut dalam insiden berbalas nembakan dengan pihak berkuasa. Namun segalanya sudah terlambat. Tiada apa yang mampu mengembalikan semula pegawai Jared. Beliau meninggalkan seorang isteri, Gabriela Jared, dan 3 orang anak yang masih kecil. Kini Gabriela terpaksa memikul beban kehilangan yang perit. Satu tragedi yang sebenarnya boleh dielakkan andai keputusannya lebih wajar diambil sejak awal. Difahamkan pihak polis negeri New Mexico sebenarnya telah menerima satu amaran melalui email daripada New Mexico Fusion Center mengenai tahap risiko yang dibawa oleh Cueva. Maklumat penting itu tidak disalurkan sepenuhnya kepada anggota di lapangan, termasuk pegawai Jared sendiri. Malah pada pagi kejadian, Ejen Homeland Security Matthew Rodriguez dilaporkan telah mengesan keberadaan Cueva dan menyerahkan maklumat tersebut kepada Sarjan Mah Madrid dari polis negeri. Namun butiran paling penting, termasuk amaran bahawa suspek bersenjata dan sangat berbahaya, tidak sampai kepada pegawai barisan hadapan yang ditugaskan menjalankan sekatan. Akibat kegagalan ini, seorang pegawai yang tidak diberikan persediaan secukupnya telah dihantar untuk berdepan dengan seorang penjenayah yang amat berbahaya dan hasilnya nyawa pegawai Jared menjadi galang gantinya. Pada tahun 2023, Gabriela telah memfailkan tuntutan saman atas kematian yang berpunca daripada kecuaian terhadap Jabatan Keselamatan Awam New Mexico. Dalam tuntutan itu, beliau berhujah bahawa suaminya tidak sepatutnya dihantar bertugas tanpa maklumat penuh mengenai tahap risiko sebenar. Kes itu akhirnya diselesaikan dengan bayaran papasan sebanyak $523,520 dolar Amerika. Namun tiada jumlah wang yang mampu mengembalikan nyawa pegawai Jared. Apa yang benar-benar menyayat hati dalam tragedi ini bukan sekadar keganasan yang berlaku, tetapi kecuaian sistem yang sepatutnya melindungi mereka yang berada di barisan hadapan. Andai mesej itu disampaikan kepada pihak yang sepatutnya, mungkin pegawai Jared masih hidup hari ini. Namun sebaliknya, namanya kini terukir sebagai satu lagi korban akibat kegagalan komunikasi, satu kesilapan yang tidak seharusnya berlaku. Rekaman itu kekal sebagai salah satu rakaman yang paling mengerikan pernah disaksikan. Stop the fucking car! Put on the brakes! Stop the fucking car! Pada 5 Mac 2021, pegawai Patrick McCarthy dari Jabatan Polis Carroll telah memberhentikan sebuah kenderaan. Namun ini bukanlah sekadar pemeriksaan trafik biasa. Ia merupakan satu hentian yang disasarkan. Tumpuan pegawai itu bukan pada pemandu, sebaliknya pada penumpang, kerana Dennis James Guider Jr. berumur 29 tahun mempunyai waran tangkap aktif berkaitan kes pemalsuan yang menjelaskan sebab beliau menjadi sasaran tindakan polis semasa pemeriksaan trafik tersebut. How's it going, guys? Hey, Dennis. Hey, hate to be the one to tell you this, but it sounds like you got a warrant out of Illinois. Okay. You got your ID on you? Sorry? Okay. You have anything on you? Okay. Why don't you step out of the car until we can identify you?
You got anything on your person, man? You got anything on you? Any weapons or anything like that? What's up? Awesome. Okay, go ahead and step out. Hello? Go and step out, man. Apabila diminta keluar dari kenderaan, Gaider enggan mematuhi arahan. Sebaliknya, dia berbincang secara tergesa-gesa dengan pemandu, seorang wanita yang dipercayai rakannya, sebelum menolaknya keluar dari tempat duduk pemandu, lalu mengambil alih kawalan kenderaan dan cuba melarikan diri. Tindakan drastik ini dipercayai dilakukan bagi mengelakkan pemandu tersebut daripada dikenakan sebarang tindakan undang-undang serta untuk mengelak daripada ditahan pihak polis. Stop the car, man! Stop the car! Stop the car! Stop the fucking car! Stop the fucking car! Stop the fucking car! Pegawai Mercantile mengacukan pistol dan berulang kali mengarahkan Gaider supaya berhenti. Namun Gaider terus memandu secara perlahan, menyebabkan McCarthy melangkah naik ke atas bonnet kenderaan sambil berlutut dengan senjata masih terarah. Beliau kemudiannya memanjat ke atas bumbung kereta walaupun kenderaan itu sedang bergerak. Stop it! Stop the car! Stop the car! Get off the... Put on the goddamn brakes! Put on the fucking brakes! Put on the brakes! Stop the fucking car! Stop the fucking car, man! Jesus! Stop the car, man! Gaider kemudian memecut dan kenderaan tersebut mencapai kelajuan melebihi 80 km sejam. Sepanjang kejadian, pegawai McCarthy masih bergelut untuk kekal di atas bumbung kenderaan. Gaider akhirnya membelok ke kawasan Lord Kerikil dan memandu merentasi sebuah parit. Pegawai McCarthy hilang cengkamannya, lalu terjatuh dari bumbung kenderaan. Carroll 91, he is going north past the county shed to Highway 30. I have 1050 in a ditch. I need medics to my location. I have Officer McCarty down. Akibat insiden itu, beliau mengalami kecederaan serius pada tulang belakang dan mengambil masa hampir setahun untuk pulih sepenuhnya. Dennis Gaider kemudiannya berjaya diberkas dan pada 11 Mei 2023, beliau mengaku bersalah atas pertuduhan serius, iaitu menyebabkan kecederaan parah menggunakan kenderaan. Susulan pengakuan tersebut, beliau telah dijatuhkan hukuman penjara sehingga 5 tahun.